Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Apa khabar anda di rumah? Terima kasih kami ucapkan kerana mereka sentiasa menjadikan sejahtera Asia biarpun di hujung minggu sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi mereka. Apa khabar Fatah? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama macam biasa saya sungguh segar dan bersemangat di penghujung hari ini. Betul. Dan kepada anda di rumah, ingat sentiasa jaga kesihatan anda sebelum kita divaksinasi. Terus bertahan sebentar. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan divaksinasi. Tak sabar rasanya untuk kita menunggu pengisytiharan bahawa kita menang memerangi COVID-19 ini. Baik, hari ini apa agak-agaknya topik yang akan kita bawakan pada 3 April 2021 bersamaan dengan 20 Syakban 1442 Hijrah ni, Fatah? Jadi satu-satu topik yang menarik kita akan diskusi serta dalami hari ini adalah restorasi landscape hutan Sarawak sempena kempen penghijauan Malaysia. Jadi nak tahu apa di sebalik topik ini? Kena tunggulah. Stay tune. Pada anda di rumah yang mungkin sekarang ini yang mungkin sedang ibu bapa sedang menyediakan sarapan untuk anak-anak. Selamat bersarapan kami ucapkan. Saya boleh katakanlah sekarang ini tak ada lagi stigma orang mengatakan semakin nak sampai hujung minggu tu mereka nak bangun lambat. No, tak ada. Sekarang ini semakin hujung minggu semakin tu mereka berkobar-kobar, bersemangat nak bangun awal. Pertama nak menyaksikan kita di Sejahtera Asia lah. Yang kedua pastinya nak beriadah bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan. Tapi ingat sentiasa patuhi SOP. Kata kuncinya SOP, baru kita dapat putuskan rantai COVID-19. Selain daripada itu, kita kena juga sentiasa banyakkan tanaman hijau-hijauan. Menanam pokok. Kalau Fatah di rumah selalu tanam apa? Kalau nak tahu juga? Banyak pokok lah. Tapi saya tak tahu apa jenis pokok yang saya tanam. Kalau saya suka tanam ni, Fatah. Lidah buaya, spider plant. It's very good lah dalam rumah untuk memberikan kita udara yang segar. Kepada anda, apa tanaman yang anda suka tanam? Boleh kongsikan kepada kami. Tag sahaja Sejahtera Asia. Dan macam biasa, sebelum anda lepak dengan kawan-kawan dalam persekitaran yang baru mematuhi SOP, kena tahu perkembangan semasa. Sebab itu di Sejahtera Asia kami bawakan kepada anda perkembangan semasa dan Fatah Burhanuddin ni akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Baiklah, saya teruskan dengan perincian berita pada hari ini. Status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 1,294 kes baru positif setakat semalam, di mana 1,268 kes tempatan dan 26 kes import. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 347,972 kes setakat ini. Malaysia juga mencatatkan peningkatan kes sembuh sebanyak 1,442 setakat semalam dan mencatatkan 5 kes kematian yang menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 1,283. Takziah diucapkan kepada ahli keluarga mangsa. Untuk pecahan kes baru positif COVID-19 mengikut negeri, Selangor mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 455 kes, diikuti dengan Sarawak 217, Pulau Pinang 139 dan Johor 103. Dan untuk purata kes rendah ialah Perlis sebanyak 1 kes. Jadi kita harus fokus. Perlu ingat, perjalanan kita masih belum berakhir, guys. Jadi jika mahu keadaan seperti sedia kala, nak normal, nak shopping sakan, tolong ingat SOP. Kena ingat SOP, kena tingkatkan kawalan kendiri, sentiasa mengingati antara kita lah satu sama lain. Yet another day, another number, itu yang kita risaukan. Dan bagi Sarawak masih lagi dalam angka yang merisaukan. Apabila Sarawak setakat semalam 2 April 2021 mencatatkan sebanyak 217 lagi kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini meningkat kepada 16,845 kes. Bintulu merekodkan kes tertinggi dengan 74 kes, diikuti Sibu 46 kes, Miri 30 kes, Kuching 28 kes serta beberapa lagi daerah yang lain seperti anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Semalam juga duka cita dimaklumkan apabila 2 lagi kes kematian dicatatkan, iaitu masing-masing di Sibu dan di Bintulu. Dan ini menjadikan jumlah kematian COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah sebanyak 112 kes. Jadi setiap hari kami pesan kepada anda dalam kita menjalani rutin harian kita, jangan lupa untuk terus amalkan 3W, apa itu? Wash, warn and wear, dan elakkan 3C iaitu confined spaces, crowded places and close conversation. Pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya. Kerajaan Persekutuan setuju Sarawak perlu tambahan vaksin. Alhamdulillah. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Persekutuan bersetuju bahawa Sarawak perlukan tambahan bekalan vaksin COVID-19, namun keperluan negeri-negeri lain juga perlu diambil kira. Ujar beliau, permintaan itu telah dibincangkan bersama Kerajaan Negeri Sarawak dan
dan beliau berpendapat bahawa permintaan itu adalah berasas. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas mengadakan lawatan ke Hospital Umum Sarawak di Kuching semalam. Meriah, jap kita nanggap Perdana Menteri kita sarapan di sini, mi kolok Haji Saleh. Ya. Kita suka makan mi kolok tak? Nyaman. Mi kolok laksa sawo. Kena pilihan kita. Aduh. Susah nak pilih. Dua-dua. Yalah yang dikabarkan oleh Perdana Menteri kita semalam, sukanya dengan makanan kita di situ. Syabas kita ucapkan kepada usahawan-usahawan kita yang sentiasa memeriahkan kita dengan makanan-makanan di pagi hari tu. Ingat, makanan bukan sekadar nyaman aja, tapi sebenarnya ia adalah wadah untuk menyatu padukan kita dalam masyarakat berbilang kaum. Fatah, perincian seterusnya. Okey, untuk berita perincian seterusnya macam biasa, saya suka membawa berita yang gembira, yang orang cakap apa tagline inspirasi. minggu lepas? Vas. Tapi hari ini berita kita yang inspirasi, bukan sensasi ya guys. Yang membawa tak ada kontroversi? Tak ada. Yang ini membawa kepada inovasi kepada semua. Dengan cerita macam cerita seram ni kan? Cerita seram. Filem indie berlaban hidup, Infeksi Zombie sekali lagi melakar kejayaan di peringkat antarabangsa apabila memenangi kategori filem terbaik dan filem seram terbaik di International Symbolic Art Film Festival ISAFF di Saint Petersburg, Rusia baru-baru ini. Bersyukuri atas kemenangan itu, penerbit dan pengarahnya, Rayleigh, 45 tahun, melahirkan perasaan bangga kerana dapat mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Beliau berkata ini adalah kemenangan semua dan terima kasih di atas pengiktirafan ini. Dan mereka berharap kejayaan ini menjadi inspirasi kepada semua penggiat filem muda lain supaya tidak pernah berputus asa untuk menerbitkan karya kreatif demi mengharumkan nama negara. Jadi, dan juga untuk pengetahuan gas ya, pada 18 Mac yang lalu di mana filem terbitan Hornbill Films dan Harry Aziz Entertainment itu mencipta juga sejarah di mana apabila memenangi kategori seram dan science fiction bagi genre filem cerita di World Film Carnival di Singapura. Jadi kami di Sejahtera Asia dan seluruh warga TVS mengucapkan tahniah, syabas dan itu membuktikan rakyat Malaysia bukan biasa-biasa. Dan ditambah lagi dengan kehujan TVS, stesen pertama di tu, Sarawak guys. ini pastinya menjadi wadah dan platform kepada anak-anak muda ini menyerlahkan bakat mereka. Dan kepada anda di rumah hari ini, mungkin kita nak tahu tips sedikit daripada wira alam kita. Hero kita ni, pengarah Siapakah Hutan itu? Sarawak, Dato' Hamdan bin Haji Muhammad. Selepas ini, mungkin kita boleh korek-korek sedikit macam mana tips untuk bercocok tanam di rumah ke apa ke kan. Memetik pokok. Memetik pokok. Jangan Memetik tebang. pokok. No. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Pagi Sabtu anda hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Wah, awalnya mereka di rumah ni bangun tak? Betul. Kata orang, Alhamdulillah. Bangun pagi ni rezeki murah. Kepada mungkin golongan ibu lah, makcik, pakcik kebanyakannya. Ada juga golongan muda sebenarnya. Betul. Yang sekarang ini yang mana bercocok tanam di rumah, mini garden di rumah itu menjadi satu trend buat mereka. Itu satu perkara yang positif. Ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini. Ya, Sarawak betul Bumi tu. Kenyalang sememangnya terkenal dengan pesona keindahan belantara Borneo yang sangat menakjubkan tak? Borneo merupakan hutan hujan tropika yang kaya dengan kepelbagaian biodiversitinya. Hutan ni Fatah ibarat paru-paru bumi. Bukan manusia aja ada bukan paru-paru. manusia aja, ada Hutan paru-paru, ibarat paru-paru bumi tau. Yang membekalkan oksigen kepada semua hidupan di muka bumi. Oleh itu sangat-sangat penting untuk kita menjaga khazanah alam yang tidak ternilai harganya ini. Sejahtera Asia sangat bertuah lah kerana pada pagi ini tetamu kita saya kira boleh kita gelar sebagai hero alam kita. Sebelum kita nak mengetahui siapa hero alam kita yang kita Gas cakap tadi, untuk pengetahuan Gas juga sebanyak 14 kawasan lesen ataupun unit pengurusan hutan FMU setakat ini telah mendapat pengiktirafan sijil mengikut piawaian antarabangsa. Kita memetik ucapan yang berhormat Ketua Menteri Sarawak sempena sambutan Hari Hutan di Bukit Siol DBKU pada 26 Mac yang lepas. Beliau mengatakan pepatah Cina ada mengatakan
tanam sepohon pokok akan dinikmati redupnya 10 tahun kemudian. Ini bermakna anak benih yang kita tanam hari ini akan menjadi sumber kesejahteraan kepada generasi yang akan datang. Dan Jabatan Hutan juga yang bertanggungjawab dalam memastikan hutan di Sarawak diurus secara lestari dan merupakan leading agency kepada pelaksanaan restorasi landscape hutan di Sarawak atau lebih dikenali sebagai FLR, iaitu Forest Landscape Restoration, yang juga berperanan penting dalam merancang dan melaksana aktiviti restorasi. Jadi Kita nak saksikan VT dulu ke? Kita nak lupa sebelum tak sabar nak jumpa tetamu. Kita saksikan VT ni dulu. Apa kata? Saksikan. Video itu tadi kita tahu tagline dia Towards Greener Generation. Tanpa buang masa, apa kata kita berdiskusi mengenai topik restorasi landscape hutan Sarawak sempena kempen penghijauan Malaysia bersama dengan yang berbahagia Datuk Hamdan bin Haji Mohamad, Pengarah Hutan Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Datuk, dekat rumah mesti banyak kan tanaman ada dekat rumah? Ada, insya-Allah. Kita memang suka dengan pokok-pokok ni lah. Ya, dia sebenarnya memberi kebaikan kepada kita. Saya nak kongsi sedikit kepada penonton kita tak. Kalau kita ada bercocok tanam di rumah kita dikelilingi banyak tumbuhan hijau, sinaran UV daripada matahari itu bila menyentuh kulit kita akan berubah menjadi vitamin D. Dan orang tahulah vitamin D ni bagus untuk apa? Lebih-lebih lagi masa musim COVID-19 ni bagus untuk meningkatkan daya tubuh padan. Jadi dalam kita memberi kesedaran Datuk kepada masyarakat pada hari ini, kalau boleh Datuk kongsikan kepada mereka, sebab kita tahu tema bagi kempen penanaman 100 juta pokok ini adalah pokok kita, kehidupan kita. Jadi apakah sebenarnya kepentingan hutan dan pokok kepada kehidupan sejagat, Datuk? Terima kasih Saudara Gas dan juga Saudara Fatah. Dan terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak TBS sebab menjemput saya mewakili Jabatan Hutan Sarawak untuk kita membicarakan tentang kempen penanaman pokok ni. Okey, satu yang saya sebenarnya Fatah Gas apabila dipanggil studio ni untuk membincangkan tentang pokok, hutan dan apa kepentingan pokok dan hutan ni kepada kehidupan saya sangat teruja sebenarnya. Sebab this is something yang memang dekat di hati kami, terutama sekali di warga Jabatan Hutan Sarawak. Dan lebih-lebih lagi apabila kerajaan Malaysia sebenarnya datang dengan satu kempen yang sangat besar dan sangat bertepatan dengan apa yang berlaku pada sekarang inilah. Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, saya nak tanyalah Fatah dan Gas. Nervous. Berapa tanya kita. Berapa banyak pokok yang pernah
anda tanam selama panjang hidup ini? Apa kata saudara Fatah jawab dahulu. Berapa banyak pada? Mak, tolong saya, Mak. Mak tolong call Mak. Tapi selalunya Betul. saya mengikut pengalaman lah. Saya selalulah ikut bapa pergi bercucuk tanam sebab ada kebun dekat Okey. ni. So tak terkira pokok tu. Tapi yang selalunya kalau ada musim buah rambutan, musim durian, kita orang akan pergi ke kebun untuk mengutip buah-buahan. Mengutip buah. Mengutip buah, buah, bukan ya. menanam. Kampung bukan saya, menanam. Datuk, yang mana di situ meriah sekali dengan ibu saya juga suka berkebun, menanam pokok betik, pokok pisang. Dan bagi saya sendiri, sebenarnya saya suka tanaman dalam rumah sebenarnya. Mini garden dan sebagainya. Jadi itu antara usaha kami lah untuk melestarikan alam sekitar. Betul. Kalau Datuk, favourite pokok Datuk apa? Kami di Jabatan Hutan memang menanam semua jenis pokok. Okey. Terutama sekali pokok-pokok hutan. Ah, Ranti, kapur, keruis, selangan batu, belian dan sebagainya. Memang banyak jenis. Apa saja pokok-pokok yang ada di hutan ni kita akan cuba tanam. Okey, berbalik kepada tadi bilangan pokok yang ditanam ni, Gus dan juga Fatah. Sebenarnya kita di manusia ni, kalau bolehlah sekurang-kurangnya 4 atau 5 pokok mesti kita tanam dalam kehidupan kita. Okey. Sebab kita ni bernafas menggunakan oksigen. Betul. Oksigen yang dikeluarkan oleh satu pokok ini boleh disedut Okey. oleh at least 4 manusia. Okey. So kita ni dalam sepanjang kehidupan kita, kita memerlukan 4 ataupun 5 pokok okey. oksigen daripada tu untuk kita hidup sepanjang tu. Pokok matang lah. Okey. Okey. Kita lihat fakta ini. Oh, ya, Kita saya lihat kira fakta. sangat menarik Kita sebenarnya. lihat fakta. Mukadimah pun sangat menarik pada Datuk. Sebab- Okey. Silakan Datuk. Okey. Kita ni bernafas menggunakan oksigen. Okey. Tahukah berapakah harga oksigen sekarang ini? Harga oksigen di hospital adalah dalam purata RM10 1 liter. Okey. Kan kita tengok ramai apabila dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, sepanjang tahun lepas manusia bercari-cari siapa-siapa yang mangsa COVID ni berebut nak mendapatkan ventilator, oksigen dan sebagainya, dan ramai yang jadi mangsa kematian disebabkan tak cukup kekurangan dan sebagainya. Okey, oksigen memainkan peranan penting untuk kehidupan. Kalau kita lihatlah manusia ni dalam sehari kehidupan kita memerlukan 2,880 liter oksigen dan juga nitrogen 11,000 yang kita kena hidup. Kalau kita kalikan tadi dengan purata RM10 1 liter tu, nilai untuk kita menghirup oksigen yang kita memerlukan 56,000 satu hari. Bayangkan kalau 30 hari kita memerlukan 1.6 juta ringgit. 1.6 juta ringgit. Sanggup kita bayar? Kan. Tapi ini kita boleh dapat secara percuma. Free, betul. Betul. Free. Betul. Saya kira Datuk dekat rumah tu dah mulai dapat inspirasi pada pakcik-pakcik dah sedia cangkul dah. Tak, dia pergi pasar minggu untuk beli biji benih dulu. Medan Niaga 1 banyak. Sebab itulah manfaat sebenarnya kita bercocok tanam dan menanam pokok ni Betul, kan Datuk. betul. Ya. Jadi saya sambung balik. Kalau kita manusia memerlukan oksigen yang nilainya 1.6 juta ringgit satu hari. Okey. Yang mana Tuhan ni dia tahu keperluan manusia, ya. So dia tak menyusahkan kita sebenarnya. Itu didatangkannya satu makhluk. Makhluk yang seperti kita juga tetapi pokok dan juga tumbuhan yang mengeluarkan semua oksigen ini untuk kehidupan kita. Kita menggunakan oksigen dan begitu juga dengan tumbuhan. Dalam proses respirasi, pernafasan kita, apabila kita bernafas, kita akan mengambil oksigen ni daripada keadaan keluar, atmosfera dan sebagainya. Kita ambil dan kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Betul. Kan, karbon dioksida kita keluarkan. Dan karbon dioksida ini akan digunakan semula oleh tumbuhan untuk membina fotosintesis, pembentukan makanan. So, ada keseimbangan di situ. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Manusia dan juga haiwan mengeluarkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida tetapi memerlukan oksigen. Tapi kita tengok keseimbangannya. Maha suci Allah kan memberi keseimbangan dia. Katakanlah kalaulah
hutan, pokok-pokok ni tidak ada, kurang. Aha. So kita dah ada satu ketidakseimbangan dari sebarang itu. Terganggu ekosistemnya. Terganggu. Sebab itulah kita nak menstabilkan keseimbangan ini supaya ianya seimbang Betul. dengan apa yang kita keluar dan apa yang kita nak ambil. Dan kalau lebih banyak untuk yang kita oksigen yang ni kita tanam lebih banyak pokok lebih baik. Kita tidak perlu untuk membeli oksigen yang kira ada. Ya. Saya sangat suka apa yang Dato' Hamdi katakan pada hari ini, keseimbangan. Kita nak capai titik equilibrium tu antara jumlah oksigen yang perlu kita terima dan jumlah karbon dioksida yang perlu kita berikan kembali kepada tumbuhan. Sebab apa kata Dato' tadi, semakin banyak tumbuhan atau pokok yang kita tanam lebih baik, sebab kita perlu ambil kira faktor persekitaran. Seperti contoh kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida yang turut bahaya terhadap kesihatan kita. Di situlah tujuan dan murninya orang kata dengan adanya banyak pokok dan tumbuhan ini boleh menyeimbangkan ekosistem kita. Diterajui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui kerjasama Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Perhutanan Negeri, kempen ini melibatkan usaha menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama kerajaan menanam pokok bagi mencapai sasaran 100 juta pokok dalam tempoh masa 5 tahun. Maksudnya Datuk, masyarakat juga perlu memainkan peranan penting dalam menjayakan usaha penghijauan negara ini. Jadi, bagaimana usaha yang dilakukan untuk sentiasa mengingatkan dan follow up dengan masyarakat oleh pihak Datuk dalam menggalakkan masyarakat kita untuk menyertai dan terlibat dalam kempen ini? Okey, di Sarawak ni, Fatah, Gas, kita telah pun laksanakan kempen ni lebih awal. 2019, pada Jun 2019, apabila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita melancarkan satu kempen untuk Jabatan Hutan Sarawak, kita panggil sebagai Forest Landscape Restoration. So maknanya kita telah bermula awal. Bermula awal apabila kita telah pun diarahkan untuk membaik pulih, menanam semula ataupun memelihara kawasan-kawasan hutan terosot, degraded. Okey. So kita sedar bahawa pembalakan ataupun aktiviti-aktiviti perhutanan di Sarawak ni telah bermula lebih awal, 1840 berlaku. Dan bagi anda di rumah, ini adalah satu orang kata sangat penting untuk anda kerana menanam tumbuh-tumbuhan ini bukan sahaja memberi orang kata manfaat kepada kita sebagai manusia, juga untuk haiwan-haiwan peliharaan kita kerana mereka juga memerlukan oksigen. Keseimbangan itu penting. Dan kata Datuk tadi, untuk melibatkan masyarakat ini, mereka akan perlu segera bergerak untuk lebih aktif kerana kita tahu aktiviti pembalakan ini sudah berjalan lebih lama sebelum ini. Jadi untuk menyeimbangkannya, itulah tujuan kempen ini, penanaman 100 juta pokok. Lepas ini banyak lagi kita nak tahu tak? Betul. Sebenarnya sangat memberi inspirasi. Saya sangat suka sebenarnya dengan apa yang dibicarakan oleh Datuk dalam mukadimah tadi. Bagaimana kita perlu mencapai equilibrium antara jumlah oksigen dan jumlah karbon dioksida. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sentiasa perlu menyeimbangkan dalam setiap aspek. Selepas ini jangan ke mana-mana. Pagi Sabtu ini bersama kami dalam Sejahtera Asia. Meriah di Set Sejahtera Asia pada pagi ini untuk orang kata bercakap mengenai penghijauan semula alam sekitar kita. Nak tahu juga satu kebaikan kita apabila kita bercucuk tanam, mempunyai mini garden di rumah, boleh menghilangkan stres kerana dengan kita menguruskan tumbuh-tumbuhan kita, especially di waktu pagi, boleh menghasilkan hormon serotonin. Kita tahu hormon serotonin ini manfaatnya banyak untuk menghidupkan mood yang baik untuk kita menjalani rutin harian kita pada setiap hari. Pokok kita, kehidupan kita, itu tema untuk usaha penghijauan negara melalui kempen penanaman 100 juta pokok yang dilaksanakan selama 5 tahun bermula tahun 2021 sehingga tahun 2025. Tapi persoalannya, bagaimanakah kempen ini boleh mencapai sasaran? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bercakap mengenai flora, tumbuhan atau pokok ini, antara perkara yang boleh kita kaitkan adalah mengenai habitat haiwan yang bergantung kepada ekosistem ini. Dan kita tahu pembalakan adalah antara aktiviti yang mana sekiranya dilakukan secara haram boleh memusnahkan habitat ini. Betul tak? Betul tu. Jadi Datuk,
ada juga tadi kita bercakap pasal keseimbangan. Jadi ada juga setengah tempat yang mana pembangunan seperti rumah perumahan, taman rekreasi, shopping mall dan sebagainya perlu dibangunkan untuk memenuhi keperluan rakyat. Jadi bagaimana kita nak menyeimbangkan antara pembangunan dan penghijauan alam sekitar ni, Datuk? Bagus soalan tu, Fatah. Memang kita memerlukan satu keseimbangan di antara pembangunan dan juga konservasi alam tu. Sebab itu yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak selalu menyatakan dalam kita menuju ke arah tahun 2030, itu target untuk negeri Sarawak, bahawa Sarawak akan menjadi sebuah negeri termaju, advanced states in Malaysia, dan juga berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Tapi dalam kita menuju ke arah pembangunan yang rancak dilaksanakan oleh kerajaan negeri, kita perlukan satu keseimbangan kelestarian alam sekitar. Ini yang telah pun diletakkan dalam perancangan negeri Sarawak, bahawa kita akan membangun seimbang dengan kelestarian alam sekitar kita. Oleh sebab itu, kami di Jabatan Hutan juga di kerajaan negeri merancang dengan seelok-eloknya, meletakkan bagaimana kita nak meletakkan Sarawak ini sebagai sebuah negeri yang membangun dan dalam masa yang sama sebuah negeri yang hijau. Betul. Okey, jadi dalam kita punya polisi guna tanah, kita telah meletakkan bahawa di negeri Sarawak ini nanti kita akan kita ada 12.4 juta keseluruhan tanah kita. 7 juta hektar kita akan set for hutan, yang mana 6 juta hektar adalah untuk hutan simpan kekal dan 1 juta untuk TPA, Totally Protected Area, kawasan-kawasan taman negara, kawasan-kawasan hidupan liar dan juga kawasan-kawasan nature reserve untuk berrekreasi dan sebagainya. Telah pun ditetapkan bahawa, dan selebihnya adalah untuk pembangunan, untuk peladangan dan sebagainya. Sebab itu kita dah memang telah pun dirancang dengan seelok-eloknya lah oleh kerajaan negeri. Dan kami di Jabatan Hutan akan cuba berusaha lah dalam kempen kita ni untuk menanam pokok-pokok di kawasan-kawasan yang telah pun terosot, yang telah pun mengalami proses pembalakan dan pembukaan kawasan-kawasan ni. Kita akan cuba untuk menanam semula kawasan-kawasan ini dalam masa yang telah pun ditetapkan. Dan bertepatan juga dengan kempen kerajaan persekutuan kita, Malaysia kita pada tahun ini, bahawa mereka telah pun dilancarkan kempen penghijauan Malaysia, 100 juta pokok. Jadi kita mengambil berapa bahagian kita di Sarawak untuk itu. Itu yang kita Kita berapa penanaman pokok yang di setakat Sarawak. ni di Sarawak? Dengar-dengar nak bagi tahu tak? Nak bagi tahu. Datuk jawabkan. Okey, kita 100 juta pokok telah pun diset by the kerajaan Malaysia. Betul. Untuk kita tanam di seluruh negeri di Malaysia. Jadi kita mengambil bahagian 35 juta. 35%. Besar tu. 35 juta. 35 juta dalam tempoh 5 tahun. Maksudnya Datuk, setahun lebih kurang 7 juta. 7 juta kita perlu tanam. Kita di Sarawak ni agak-agak berapa juta? 3 juta. Kan agak 3 juta. Kalaulah daripada bayi sampai orang dewasa lah, maknanya kita at least kita tanam 2 ataupun 3 pokok. Kan? It's not easy sebenarnya. Kalau kita nak melihat dari segi angka ni, agak besar 7 juta ni. Negeri-negeri lain ada yang mengambil 100,000, 200,000. So kita berani untuk mengambil cabaran ini untuk kita menanam 7 juta. Sebab apa? Sebab based on rekod yang kita ada, last year, tahun lepas 2020, kita pun dapat menanam 10.4 juta pokok untuk negeri Sarawak. Dalam masa berapa tu? Dalam masa 1 tahun. Wow. Bayang ingat 10 berapa? 4 juta. 4 juta sebelum ini dalam masa setahun. Maksudnya untuk 7 juta setahun nak sasarkan 35 juta should be no problem. No problem. No problem. Itulah Di mana kita, ada di mana ada kemahuan, di situ ada betul jalan. tugas. Nah, dia dah siap bawa cangkul pas ni. Nak beli cangkul barulah. Semangat kita dengar sebenarnya sebab kita tahu ini untuk kebaikan kita juga. Jadi Betul Datuk, tugas. kita nak tahu juga Datuk, di Sarawak lah, di mana kawasan utama yang akan menjadi tempat bagi pelaksanaan kempen ini? Okey, kempen ini kalau dulu yang asalnya kempen yang kita forest landscape restoration kita di Jabatan Hutan menumpukan kepada kawasan-kawasan hutan, kawasan-kawasan hutan simpan kita dan juga kawasan-kawasan
taman negara yang perlu kita pulihkan semula, yang perlu kita restore lah. Tapi apabila kita melihat bahawa kerajaan pusat membuka satu kempen yang lebih luas, penghijauan Malaysia, dan kita pun melihat we realign our campaign untuk negeri Sarawak. Kita akan daripada forest landscape restoration kepada penghijauan Sarawak. Apabila kita pergi kepada kempen penghijauan Sarawak, makna kita membuka skop untuk kita kawasan penanaman yang lebih luas. Betul. Bukan hanya lagi melibatkan kawasan-kawasan hutan, tetapi lebih kepada kawasan-kawasan seluruh negeri. Mana ada tanah, siapa yang berkeinginan untuk menanamnya, tanamlah pokok. Memang sangat digalakkan sangat untuk digalakkan. mereka. Tak kira lah di bandar ke, di belakang rumah ke, di sekolah ke, di institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Tanamlah pokok. Sebab apa yang kita perlukan adalah bilangan pokok yang banyak yang perlu kita adakan. Betul. Untuk Dan kita sama-sama kempen ini. Betul. Cakap mengenai sekolah, universiti ni Datuk, boleh juga kan mereka ini menyertai kempen ini? Sebab dengar-dengar, kita nak tahu jugalah, adakah sekolah, universiti, agensi, organisasi atau syarikat boleh menuntut ganjaran mereka melalui kempen ini, melalui akaun individu mereka? Ya, memang kita galakkan semua lapisan masyarakat kita di Sarawak ini untuk sama-sama kita dengan kita lah kerjaan untuk kita sama-sama nanam pokok. Memang kita galakkan pihak-pihak sekolah, institusi pengajian tinggi, pihak-pihak badan-badan berkanun, badan-badan swasta dan sebagainya. Semua sekali rakyat jelata kita ingin mewar-warkan bahawa ini adalah kempen yang amat baik untuk negeri kita dan juga untuk Malaysia. Betul. Saya nak bagi satu data setakat 3 April. Okey. Yesterday kan? Yesterday. Setakat 3 April 2021, Sarawak telah pun mencatat penanaman pokok 3.2 juta. Okey. Tadi Fatah dan GAS Fatah dan GAS telah pun memberi kita satu laporan tentang negara-negeri mana yang COVID tinggi. Betul. Sarawak sekarang nombor 2 kan. Itu satu carta yang menakutkan. Menakutkan. Bagaimana pula kalau kita buat sebab di dalam kempen ini kita pihak Kementerian Tenaga dan juga Sumber Asli Malaysia telah pun membuat satu website mengenai penghijauan Malaysia, dan juga di dalam ni ada mengenai kempen-kempen ini, dan juga ada satu carta. Tiap-tiap hari dia berubah. Siapa yang akan upload data-data tentang penanaman, dia akan berubah. Jadi Sarawak dalam carta ini adalah merupakan yang pertama, top. Pertama. Ini ada sesuatu yang membanggakan kepada anda. Semua rakyat Sarawak lah sebenarnya kerana sama-sama menggembleng tenaga menyahut cabaran daripada pihak kerajaan untuk sama-sama memastikan agar pokok kita, kehidupan kita bukan sekadar tema tetapi sesuatu yang perlu dijayakan. Alhamdulillah, syukur. Pembalakan itu perkara yang sangat kita bimbangkan apabila dilaksanakan secara haram, Datuk, ianya boleh mengganggu ekosistem kan. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat bahawa perlunya untuk mereka menanam semula pokok selepas mereka melakukan aktiviti pembalakan secara berlesen, dan bagaimana pihak Datuk memastikan mereka mematuhi syarat tersebut? Betul, kita lihat dari segi, bukan hanya dari segi masyarakat, rakyat untuk kita galakkan untuk menanam. Kita juga meletakkan tanggungjawab ini kepada pelesen-pelesen kita. Sebenarnya Fatah, GAS, apabila kita pergi kepada proses tadi pembangunan, keseimbangan pembangunan dan kelestarian ini tadi, dalam masa 2 atau 3 tahun yang lepas kita telah mula melihat balik tentang sektor perhutanan di negeri inilah. Kita melihat bagaimana kita cuba nak mengurangkan kadar penebangan, harvesting rate, dan juga kita cuba tingkatkan penanaman pokok. Kalau kita lihat data sebelum ini, Sarawak mengeluarkan 6 hingga 8 juta meter padu kayu balak. Tiap-tiap tahun kita paling banyak menebang pokok sebenarnya. 6 hingga 8 juta. Tapi dalam masa tempoh 2 hingga 3 tahun lepas, kita telah pun kurangkan. Lesen-lesen pembalakan di Sarawak pun kita telah pun potong separuh. Dulu 400 lebih dah, sekarang dah 200 lebih. Kita cuba kurangkan lagi. So
Sekarang ni kalau dari segi isi padu kayu balak yang kita hasilkan memang kurang, memang agak kurang. 2.8 juta tahun lepas. Memang sebab itu adalah polisi kerajaan negeri. Betul. Memang untuk mengurangkan pembalakan dan juga meningkatkan penanaman. So oleh sebab itu kita juga memohon kepada pelesen-pelesen balak yang masih ada ni untuk bersama-sama menanam kawasan Malaysia. Kita bukannya memohon secara ini, tetapi kita mengeluarkan satu arahan tetap kepada mereka. Mereka mesti menanam dan juga memulihkan kawasan-kawasan yang terrosot, degraded di dalam kawasan mereka. Kalau tidak, kita boleh menarik balik lesen-lesen yang telah pun kita keluarkan kepada Itu mereka. syarat dia. Itu syarat Jadi, utama saya sekarang ni. kira betul kata Datuk, kurangkan pembalakan, tingkatkan penanaman. Betul. Saya kira setakat ini, apa yang boleh kita dapat setakat inilah kita boleh dapat bahawa bukan sahaja dari segi penghijauan semula, tetapi dari segi cara hidup kita kita nak jaga alam sekitar kita, Betul, kita nak pakai lama. Jadi kita kena lihat juga bagaimana kita kena amalkan carpooling, kita boleh elakkan open burning dan sebagainya, kerana sama-sama kita jayakan kempen ini towards greener generation. Generation. Sebelum kita berhenti berehat, apa kata kita saksikan VT ini dahulu? Program restorasi hutan merupakan satu program yang dirancang bagi mengembalikan semula integriti ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan landscape hutan yang terosot. Jabatan Hutan Sarawak telah mengambil langkah-langkah yang proaktif bagi memperkasakan program restorasi seperti membangunkan semula 3 buah tapak semayan hutan, iaitu di Sabal Agroforestry Center di sini, Sarawak Tree Improvement Center di Jalan Oyak Sibu, dan di Pusat Penyelidikan Hutan Niah di Miri. Dalam proses menyediakan anak-anak pokok ini, Jabatan Hutan Sarawak turut melibatkan penduduk-penduduk tempatan, terutama bagi membekalkan biji-biji benih pokok yang amat diperlukan di tapak semayan. Di samping itu juga, penduduk tempatan ini bekerja di tapak-tapak semayan di tempat masing-masing. Bertemu kembali dengan saya, Fatah Burhanuddin dan Ghazali Zawawi dalam Sejahtera Asia. Sebelum kita menerokai dengan lebih lanjut mengenai topik kempen ini, saya juga ingin berkongsi info menarik di mana 100 batang pokok hutan telah ditanam di Bandar Mini atau dikenali sebagai Khazanah Rimba yang terletak di pantai dalam Kuala Lumpur. Dan di mana juga Taman Rekreasi Awam ini juga diurus oleh Indah Water Consortium IWK. Usaha penanaman pokok ini adalah hasil inisiatif yang dinamakan kempen Adopt a Tree. Adopt a Tree. Iaitu satu usaha antara Indah Water Consortium dan Malaysian Nature Society MNS untuk menjadikan kawasan pantai Eco-Park sebagai hutan bandar mini yang dapat memberi peluang dan perlindungan kepada spesies fauna sekaligus menjadikan kawasan hutan bandar yang dinikmati orang awam. Melalui kempen ini, MNS menjana sumbangan daripada penderma yang terdiri daripada individu maupun syarikat. Setiap penderma menyumbang sebanyak RM140 bagi setiap pokok. Pokok ini seterusnya akan ditanam dan dijaga oleh Malaysian Nature Society ini, dan jadi antara pokok yang telah ditanam termasuk pokok terap, pokok sentul, meruan bunga, kapur dan banyak lagi. Jadi Datuk, kempen Adopt a Tree ini baru dikelolakan dan baru dilancarkan. Jadi pada pandangan Datuk, bagaimana kempen Adopt a Tree ini boleh memberi kesedaran kepada komuniti kita mengenai pentingnya pemeliharaan hutan, dan mungkin boleh diceritakan lebih lanjut mengenai gerak kerja Adopt a Tree ini, dan mungkin adakah ianya juga akan diaplikasikan dalam kempen di Sarawak? Ya, kalau kita lihat sekarang ni banyak pertubuhan-pertubuhan NGO dan sebagainya yang turut bersama-sama dengan kerajaan untuk membantu dan juga menyemarakkan kempen ni penanaman 100 juta pokok untuk Malaysia. Dan mereka boleh melaksanakan apa sahaja kempen-kempen seperti ini, seperti adoptions, tree adoptions tadi yang dilaksanakan oleh MNS for example yang telah dimaklumkan tadi. Ini sangat baik sebenarnya, memang baik. Kita memang menggalakkan lagi lah semua
NGO-NGOs yang ada di luar sana untuk bersama-sama dan laksanakanlah apa-apa kempen asalkan kita dapat menanam 100 juta pokok untuk Malaysia. So kita di Sarawak pun sekarang ni cuba menyemarakkan lagi promosi tentang kempen inilah. Kita 35 juta. Kita telah pun menggerakkan kerja kita untuk pergi ke semua masyarakat. Sebab kita tahulah di Sarawak ni masyarakat dia berada di besar banyak kawasan. Betul. Di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Mereka inilah yang bantu kami. Saya bagi contoh, untuk kita kempen ini, kita memerlukan bahan tanaman. Tak ada anak pokok, tak guna juga. Kan? Kita nak ambil 7 juta pokok ni is not easy. Apa benda yang kita nak tanam kalau tak ada anak pokok? Jadi kita telah pun menggerakkan usaha untuk bagaimana kita nak mendapatkan bekalan anak-anak pokok ini. Okey, kami di Jabatan Hutan sejak daripada 2019 lagi kita telah pun membuka banyak besar tapak-tapak semaian kita. Kita letakkan di Kuching, kita ada di Sabal dekat Seriando dan juga di Bintawak yang baru dan juga di Lundu yang kita buka besar, dan kita telah pun membuka satu lagi di Niah, kita buka di Lawas, dan kita buka di Sibu. Maknanya seluruh negeri Sarawak kita akan cuba buka tapak-tapak semaian ni. So tapak semaian ada, tapi bagaimana nak mengisi tapak semaian tersebut dengan pokok-pokok. So kita pergi lagi kepada kawasan-kawasan lebih dalam lagi. Kita pergi kepada masyarakat seperti rumah-rumah panjang sebagainya. Kita mintalah mereka supaya memungut semua anak-anak benih pokok-pokok yang ada di dalam hutan, dan kita beli. So ini satu pendapatan untuk masyarakat. Kita cuba nak bawa selain daripada kempen ini, dan kita juga sekarang ini memberi satu peluang pekerjaan. Memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat-masyarakat kita yang berada di jauh-jauh, di hulu dan pedalaman sebagainya. Dan kita bawa semua keluar semua biji-biji benih ini, kita semai di tapak semaian kita di seluruh negeri Sarawak. Untuk setakat ini kita telah pun mempunyai 600,000 anak pokok yang kita ada di semua tapak semaian yang kita akan sebarkan untuk rakyat Sarawak menanam pokok. Itu usaha kita. Turun padang bukan sahaja di kawasan bandar sehingga ke kawasan pedalaman untuk menjana, untuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka dan mereka dapat menambah pendapatan mereka. Satu konsep yang sangat seimbang lah antara bandar dan luar bandar. Bercakap mengenai penglibatan masyarakat ni, tak kiralah di kawasan bandar, luar bandar, Datuk, nak tahu ada tak kepada sesiapa yang mungkin menyertai kempen ini ataupun mencapai target tertentu ada ganjaran untuk memotivasikan mereka? Kalau boleh Datuk wawarkan. Okey, kempen ni kalau penghijau Malaysia ni baru bermula 3 bulan yang lepas. Okey. Di pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli di peringkat persekutuan, mereka telah pun membuat satu website. Kalau kita pergi pilihlah, tuan-tuan boleh melihat penghijauan Malaysia, dan tuan-tuan pun boleh juga upload menggunakan telefon masing-masing aplikasi yang telah pun boleh diambil daripada sana. So di dalam website tersebut memang adalah letak sekarang ni dari segi yang untuk masyarakat tu ganjaran tadi. Ganjaran memang sekarang ni berletak tak banyaklah. Sekarang ni Lazada for example, dia bagilah voucher Lazada untuk siapa-siapa yang menanam banyak dan sebagainya. So kita haraplah banyak lagi badan-badan korporat yang ada di luar sana untuk datang menaja program ini, memberi ganjaran kepada organisasi ataupun rakyat Malaysia. Siapa yang menanam lebih banyak, kita bagi ganjaran. InsyaAllah kita akan sama-sama dapat melaksanakannya. Ayuh gas. 5 tahun. Ayo kita menghijaukan negara kita, negara Malaysia. Dan kata Dato' Hamdin tadi, ada satu aplikasi khas. Aplikasi ini kita boleh upload video kita mengenai excitement kita menanam pokok ini, info mengenai pokok yang kita tanam di aplikasi khas ini. Untuk tahu lebih lanjut mengenai aplikasi ini, apa kata kita saksikan VT ini.
Sekali lagi untuk blok yang terakhir, Sejahtera Asia, aplikasi penghijauan Malaysia. Satu aplikasi yang saya kira perlu ada dalam setiap telefon pintar kita. Boleh saja di-download di App Store boleh, di Play Store boleh. Betul, Kami Apple nak Store. Apple Store boleh. Kita nak pesan juga kepada mereka yang mungkin terlepas siaran kita secara Betul. langsung pada hari ini ataupun episod sebelum ini. Jangan risau, boleh saja cari kami di YouTube Sejahtera Asia TVS. Datuk Hamdan. Okey, aplikasi penghijauan Malaysia. Kalau boleh Datuk kongsikan lebih lanjut mengenai aplikasi tersebut sebab dah halang-halang kita dapat oksigen ni kan. Kebaikan kedua, kita kan selalu ambil selfie. Kali ini ambillah selfie bersama pokok ataupun tumbuh-tumbuhan dan boleh hantar di aplikasi tersebut. Boleh tak Datuk ceritakan? Okey, mengenai aplikasi dan website telah pun dibina untuk kempen ini di peringkat ke Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Putrajaya. Mereka telah pun membina satu website. Pergilah kepada website ini www.100jutapokok.gov.my. Itu website kalau nak melihat dari segi carta siapa yang paling tinggi, siapa yang paling banyak tanam, itu dah websitenya. Dan mengenai aplikasi yang telah pun disebutkan tadi, satu aplikasi khas telah pun dibina untuk semua masyarakat. Sekarang menjadi satu trend kan. Kita menggunakan semua device ni, semua saya ingat kalau anak-anak muda sekarang ni lah, semua dah ada handphone ni. Adik saya umur 2 tahun dah ada. Pun ada handphone. Semua dah ada, Datuk. So kita nak gunakan trend ini, bagaimana trend ini boleh menyemarakkan kempen. So aplikasi untuk kempen ini kita telah bina sebegitu rupa supaya masyarakat apabila nak menanam, mereka boleh mengambil gambar pokok tersebut ataupun bergambar bersama-sama pokok tersebut semasa menanam sebagainya, dan letaklah nama di mana pokok itu ditanam, apa jenis pokok dia dan sebagainya lah, dan you can submit. Bila dia submit, dia akan masuk kepada website ini, dia akan menjadi satu statistik nanti untuk kita. That's why kita akan melihat siapa yang paling banyak menanam pokok, organisasi apa yang paling banyak ataupun individu. Okay, kita boleh buat reporting dalam website ini. Jadi kita galakkanlah masyarakat yang ada semua handphone dan sebagainya. Betul. Ambil gambar, Make it a trend. selfie lah dengan pokok, selfie lah dengan anak-anak pokok ni, daripada kita selfie dengan makanan dan sebagainya. Sekarang ni, why not kita tukar pula, kita selfie menggunakan dengan pokok dan juga menanam pokok ni. Make it viral, make it trend guys. Sekarang ni balik rumah kena download. Kena download. Kena. Sebelum kita balik selepas ini, spend time dengan keluarga, kena download, kena pesan juga dengan diorang, mesti ada aplikasi penghijauan Malaysia ini. Sebab Datuk katakan tadi ada statistik. Bila ada statistik macam ni, it will create a healthy competition. Mereka akan rasa macam, tercabar. Kita nak tanam lebih banyak lagi kan Datuk? Bagaimana Datuk melihat penerimaan setakat ini? Okey, sekarang ni kita kalau berdasarkan statistik yang kita lihat itu carta carta penanaman kita berdasarkan negeri. Sarawak sekarang leading Alhamdulillah, syukur. Sebagai contoh sebagai contoh lah, followed by Pahang dan sebagainya. So inilah negeri-negeri yang paling banyak menanam pokok sekarang ni lah. So ini sesuatu yang positif. Betul. Kalau kita dapat membawa semua masyarakat untuk sama-sama melihat carta ini, bukannya menakutkan seperti COVID-19, tapi data-data tentang penanaman pokok. Dan kita akan lihat kalau ramai masyarakat keluar nanti untuk menanam, dan kita akan lihat bagaimana carta ini akan memberi statistiknya yang tersendiri. Dan berapakah alangkah eloknya kalau kita dapat menanam lebih daripada 100 juta. Kalau di negara-negara lain, seperti di India, contohnya, mereka punya target lagi besar. 1 bilion. Bukan macam kita. Ada negara-negara yang lain 1 bilion, 200 bilion dan sebagainya. 1 bilion sebab 10 apa? kali ganda kita. Sebab apa? Kita lihat juga keperluan kita. Sekarang Malaysia is sebuah negara yang masih mempunyai kadar liputan hutan yang masih tinggi, hanya 54%. Ya. Kalau di Sarawak 62% daripada negeri kita adalah hutan. Jadi mungkinlah kita tak perlukan banyaklah penanaman. Daripada kajian kita lihat, memang memadai. Kalau kita dapat menanam dalam tempoh 5 tahun ini 35 juta pokok.
is good enough already, because we want to just to recover mana-mana kawasan yang terosok tadi. Okey. So untuk kawasan bandar ya, ini adalah peranan masyarakat kita di bandar-bandar. Saya boleh ceritakan pada 26 Mac yang lepas, Yang Hormat Berhormat Ketua Menteri kita semasa melancarkan Hari Perhutanan Antarabangsa 2021 di Taman Bukit Siol tu, telah pun kita isytiharkan Taman Bukit Siol di Kuching ini akan jadikan sebagai kawasan nature reserve, iaitu Green Lung tadi, untuk Petrajaya yang baru nanti. Kita akan cuba membina satu rangkaian hijau, Green Network, daripada kawasan Bukit Siol tu tadi pergi kepada kawasan Masjid Jami' yang hijau tu, sambung kepada Pustaka dan terus kepada Taman Wisma Bapak Malaysia dan terus ke Orchid Garden kita. Ada satu jaringan hijau yang akan kita bina untuk Petrajaya. Petrajaya. Ini yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat. Itu akan menjadi benchmark saya pasti, Datuk, untuk kawasan-kawasan lain nanti dalam kita menjayakan kempen penghijauan Malaysia ini. Terus terang saya katakan, Datuk, saya tak sabar nak tunggu tahun 2025. Saya tak sabar nak lihat bahawa masyarakat kita, orang kita di samping kita berusaha untuk membangunkan negara kita, kita juga tidak lupa terhadap aspek kelestarian alam kita. Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan kepada Pengarah Hutan Sarawak, Datuk Hamdan bin Haji Mohamad, sudi berkongsi banyak informasi bersama dengan kita pada hari ini, kan tak? Sangat banyak. Dan di kesempatan ini kami juga nak ucapkan orang kata terima kasih kepada anda di rumah sebenarnya, kerana saya tahu anda pasti juga berminat untuk menanam pelbagai jenis pokok, pelbagai jenis tumbuhan di rumah, dan itu adalah satu contoh terbaik. Sebab kalau anda nak tahu lebih lanjut mengenai kempen penghijauan Malaysia ini, anda boleh sahaja layari www.100jutapokok.gov.my. Pokok kita, kehidupan kita, bersama-sama kita jayakan kempen ini towards greener generation. Sampai di sini saja untuk Sejahtera Asia pada hari ini, pada pagi Sabtu ini. Selamat berhujung minggu daripada anda. Sampai kita berjumpa lagi. Kami Ghazali Zawawi dan kami Fatah Burhanuddin, hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye.